Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين شرف آدم أبا البشر بخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وكرم ذريته فصورهم في الأرحام في أجمل سورة وخلقهم في أحسن تقويم. الصلاة والسلام على محمد حبيب الله وخاتم رسوله وأنبيائه صفوة الخلق وخيرتهم وإمام الأنبياء وسيدهم صاحب اللواء الحمد ومقاء المحمود. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama kita berada di dalam satu majlis yang mudah-mudahan majlis ini dikira sebagai taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Haji Sa'id Haji Ibrahim bekas mufti negeri Sabah, dan kita berada fasal yang ketiga di atas tajuk kepentingan akidah dalam Islam. Kepentingan akidah dalam Islam, qala musannif rahimahullah, kepentingan akidah dalam Islam. Dalam Islam, iman yang berlandaskan akidah adalah menjadi asas sesuatu amalan, di mana amalan-amalan seseorang tidak akan kecuali amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, yang berlandaskan akidah. Dah, disebut kata nama akidah, akidah ni dia menjadi asas sesuatu dalam amalan kita. Nak bagi Allah Ta'ala terima amalan kita, syarat dia apa? Syarat dia mesti akidah perlu ada dalam diri kita. Akidah apa? Akidah yang sahih. Akidah Islam, akidah yang bertauhidkan kepada Tuhan yang sebenarnya. Sebab itu akidah ni dia penting dalam Islam. Penting dalam Islam. Kerana apa? Kerana dia nak bagi Allah Ta'ala terima segala amalan kita. Justru itu mereka yang tidak beriman dengan Allah dan tidak mengharap pahala darinya dan tidak takut siksaannya dan beramal bukan kerana menuntut keredaan Allah dan tidak pula mengambil kira, tidak menghiraukan adakah amalan-amalan mereka sah atau batal dan adakah perbuatan mereka halal atau haram, maka mereka yang bersikap demikian tidak berhak menerima pahala daripada Allah di atas amalan-amalan yang mereka kerjakan. Jadi macam orang yang tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ni bukan jenis nak mengharapkan ganjaran daripada Allah. Mereka ni dah tak peduli dah halal haram, tak peduli dah sah batal. Dalam segala apa yang mereka buat, mereka dah tak peduli dah benda tu. Sebab apa? Sebab mereka tak ada keimanan. Sebab itu mereka redah ikut suka. Jadi bagi orang yang beriman pada Allah, dia akan duduk di atas landasan, dia akan duduk di atas batas, yang mana batas itu ada halal, ada haram. Nah, ada halal dan ada haram. Kita meyakini, beriman seyakinnya bahawa arak itu adalah haram.
Sebab apa kita yakin arak tu haram? Kerana Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran mengharamkan arak tu. Kita yakin. Sebab apa? Sebab kita dah yakin dengan Allah. Kita beriman dengan Allah. Dalam masa yang sama kita beriman dengan kitabnya. Apa dia? Al-Quran. Kita beriman dengan Al-Quran ini bererti kita meyakini apa yang ada dalam Quran. Meyakini apa yang ada dalam Quran bermula daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas. Segala huruf yang ada, semuanya kita yakin. Termasuklah kita beriman akan perkara yang Allah Ta'ala dah haramkan. Apa dia? Antaranya arak, antaranya judi. Ni perkara yang Allah Ta'ala dah haram. Jadi orang yang beriman, dia duduk di atas landasan yang betul. Sebab apa? Sebab dia dah kira. Dia kira bang mana? Dia dah kira ada halal dan ada haramnya. Ada sah dan ada batalnya. Nah, ada yang perlu kita ikut dan ada yang perlu kita tinggalkan. Benda ni Allah Ta'ala dah tetapkan. Baik. Ini ialah kerana mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, iaitu orang-orang kafir, dan tidak mengkehendaki balasan pahala dari Tuhan mereka, dan juga amalan yang dikerjakan oleh mereka tidak mencari keredaan Allah yang menjadikan mereka. Batu beza kita dengan orang kafir ni apa dia? Kita mencari balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyerahkan segalanya kepada Allah. Beza dengan orang kafir tak? Dia bukan nak cari balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi Maha Adil Allah, kebaikan yang dia lakukan tetap dibalas oleh Allah. Kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir, kita jangan kata baik buruk ni orang Islam saja buat. Baik buruk ni pun orang kafir buat juga, bukan tak buat. Cuma bila sebut mereka ni buat kebaikan, ada tak ganjaran daripada Allah? Ada tak balasan daripada Allah? Ada. Tuhan balas dah. Tuhan balas siap-siap di dunia. Batu ulama kata apa? Bukan dekat ulama, Nabi pun sebut dunia ni adalah syurga bagi orang kafir. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala Maha Adil. Setiap kebaikan yang dibuat oleh hamba-Nya, Allah Ta'ala akan bagi. Mereka pun ada juga yang jenis bagi sedekah ke orang. Kita keluar daripada bank tu, hak yang duduk tu orang Islam. Kita pun bagi sedekah. Kita bagi sedekah. Orang kafir, dia pun masuk dan tabung bagi sedekah juga. Allah Ta'ala balas yang tu. Sebab Allah Ta'ala Maha Adil. Tapi balas Allah Ta'ala balas siap-siap di dunia. Tuhan balas siap-siap di dunia. Supaya apa? Supaya apa yang mereka buat di atas dunia ni, Tuhan dah bagi. Esok Tuhan nak tengok hak yang dengan sebab akidah mereka tidak mau beri ke akhirat. Benda yang paling penting yang kita bawa ialah agama. Maliki yaumiddin, Tuhan yang memiliki agama. Apa makna agama ni? Akhirat esok Tuhan akan menghukum ikut agama. Orang yang bersama dengan Islam, dia akan selamat. Tengok di dunia Tuhan bagi kat orang bukan Islam. Tengok rumah sampai 3-4 tingkat. Kita rumah kita. Pasal apa? Kerana Tuhan bagi siap-siap. Tuhan dia bagi siap-siap kepada mereka. Beza kita pula, kita duduk atas dunia, kita nak cari keredaan Allah. Kita duduk atas dunia ni, kita nak cari keredaan Allah. Imam Ghazali kata, macam mana kita nak cari keredaan Allah? Macam mana kita nak dapat supaya Allah Ta'ala redha kita? Jawapan dia, kita dulu kena redha Allah. Kita dulu kena redha Allah. Maksudnya macam mana kita nak bagi Allah Ta'ala terima kita. Redha tu kita bubuh. Redha ni banyak makna. Tapi tak apalah, kita nak bagi senang faham. Kita buat sesuatu, kita nak bagi Allah Ta'ala terima. Tadi kita semayang maghrib. Hak kita semayang tadi tu kita nak bagi Allah Ta'ala terima. Terima tu apa dia? Redha lah.
Jadi kalau kita nak bagi Allah Ta'ala terima kita, maka Imam Ghazali kata kita dulu kena terima Allah. Kita dulu kena redha Allah. Macam mana kita nak terima Allah, kita nak redha Allah? Imam Ghazali letak dua syarat. Yang pertama, terima akan ketentuan Allah. Dan yang kedua, terima akan ketetapan Allah. Terima hak tu dulu. Terima akan ketetapan Allah. Maksudnya apa? Hak yang Tuhan dah tetap ni. Ajal, maut, jodoh, pertemuan. Benda ni Tuhan dah tetap. Terima. Jangan lawan, jangan kata apa. Pasal apa? Pasal benda ni Tuhan dah tetap dah. Ajal, maut kita Tuhan dah. Benda ni. Terima akan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Mungkin barangkali yang ni tak ada masalah bagi kita. Hatta orang bukan Islam sendiri pun mereka percaya akan kematian. Mereka terima mati. Yang kedua, kita terima akan ketentuan Allah. Apa dia ketentuan Allah yang Tuhan tentukan bagi kita ni? Yang Tuhan dah tentukan yang ada di dalam Quran, sama ada perkara itu bersangkut dengan ibadat, bersangkut dengan hukum, bersangkut dengan apa sahaja dalam kehidupan kita, wajib kita terima. Tuhan dah tentu dah kepada kita mencuci tangan. Minum arak kena sebab, berzina kena sebab. Benda tu sudah ditentukan oleh Allah. Wajib kita terima. Kalau yang tu pun kita tak boleh terima, yang tu pun kita tak boleh terima, macam mana Allah Ta'ala nak terima kita? Macam mana Allah Ta'ala nak terima kita? Sekarang, kita dalam proses dah boleh terima. Kalau dulu ni, pakak tak boleh nak terima. Ada orang boleh terima, ada orang tak boleh terima. Duk main guna hujah-hujah akal lepas kata, ish, mencuri kerak tangan boleh ke? Tak, nampak zalim, dia duk guna akal dia. Tak, dia duk guna akal dia. Tapi Alhamdulillah, kerana dakwah kita cerita kepada mereka apa yang ada dalam Quran, hari ini mereka terima. Alhamdulillah, mereka terima. Terima dah. Cukup ke dengan terima? Dah. Bukan cukup dengan terima. Mesti diterjemahkan dengan a'mal bil jawarih. Apa dia? Mesti diterjemahkan dengan amalan kita. Apa dia? Kita berusaha untuk menegakkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kena ada usaha kita. Supaya kita dapat melaksanakan perintah Allah tu. Tak boleh kata, nak kami terima Allah Ta'ala suruh kami semayang. Kami terima Allah Ta'ala suruh kami puasa, tapi tak semayang, tapi tak puasa. Tak boleh. Macam mana Allah Ta'ala nak terima kita? Kalau hanya sekadar terima benda tu saja. Sebab itu, ulama-ulama terdahulu, kita jangan ambil banyak, kita ambil ulama 4 mazhab ni. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal. 4 ni. Mereka ni bukan hanya sekadar bersungguh-sungguh dalam berusaha menulis kitab-kitab, menghafal hadis-hadis Nabi, mencari segala permasalahan-permasalahan yang di dalam Islam diletakkan di dalam kitab semata-mata, tetapi mereka menegakkan apa yang ada di dalam kitab. Imam Syafi'i tulis kitab cerita pasal hukum ibadat. Imam Syafi'i tulis kitab cerita kat kita mengenai dengan permasalahan-permasalahan fiqh dan sebagainya. Dalam masa yang sama, mereka menegakkan apa yang mereka tulis. Itu betul. Nah, kita tak mau kita jadi orang yang hanya sekadar kita nak buat, tak mau. Kita ada usaha dia. Alhamdulillah. Sekarang proses dah ada. Kita dah ada orang dah sedang berusaha untuk mencari supaya dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala.
dalam melaksanakan hukuman-hukuman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Baik. Orang yang tidak beriman kepada Allah, yakni orang kafir, adalah diseksa disebabkan kekufuran dan kesesatan mereka. Mereka akan diseksa oleh Allah dengan sebab kesesatan mereka. Kerana mereka tak mau beriman kepada Allah. Mereka akan diseksa dengan sebab kufurnya mereka. Adapun kebaikan yang mereka buat atas dunia, yang tu pun Tuhan akan balas juga. Kerana Tuhan Maha Adil. Tuhan akan beri kepada mereka. Ganjaran dia ada, ganjaran tu bukan tak ada. Macam kita pernah dengar cerita Nabi SAW sebut macam mana akan dia azab pak menakan Nabi Abu Talib yang tidak beriman. Bila mana dia ajak dia beriman, dia tak mau beriman. Tapi dia akan diseksa oleh Allah dengan seksaan yang seringan-ringan seksaan. Seringan-ringan seksaan. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia ni masa duduk atas dunia, dia duduk bantu Nabi. Dia tak Islam pun, tapi dia ni yang duduk bantu Nabi SAW masa di Mekah tu. Dialah yang duduk tolong Nabi. Dialah yang duk menjaga Islam. Nah, kebaikan dia tu Allah Ta'ala balas. Adapun dengan sebab kekufuran dia, dengan sebab kekufuran dia, dengan sebab dia tidak mau beriman, dengan sebab kesesatan dia, yang tu Allah Ta'ala balas juga. Yang tu pun Allah Ta'ala balas. Kerana tidak menyelidiki agama Allah, iaitu agama Islam, dan tidak mahu mendengar wahyu ilahi yang disampaikan oleh para rasul, terutama apabila mereka mendengar dan dibacakan ayat-ayat Allah, mereka memperolok-olokkan dan mempersendakannya. Oleh itu amalan mereka ditolak, tidak diterima, diseksa di atas kekufuran mereka. Allah Ta'ala akan mengazab mereka dengan sebab apa? Sebab mereka tak mau mendengar. Bukan sekat tak mau mendengar, kita dah cerita dah mengenai dengan Islam kepada mereka. Kita dah cuba untuk sampaikan wahyu Allah kepada mereka, tapi mereka tak mau. Bukan takat tak mau, mereka memperolok-olokkan pula ayat Allah. Memperolok-olok, mempermainkan pula. Masa baginda Nabi SAW ajak mereka kepada Islam. Nabi kata, aku adalah Rasulullah. Kamu percaya ataupun tidak aku? Mereka kata, kami boleh percaya. Cuba kamu buat. Belah bulan. Belah bulan. Lalu Nabi SAW naik di bukit Qubais. Di tepi kaki Jabal Qubais, Nabi belah bulan. Bulan tu belah. Mereka tengok Nabi buat benda tu. Mereka kata, kalau hang boleh buat, kami percaya hang tu Rasul. Dan kami akan bersama dengan hang. Bila Nabi buat, mereka kata, kamu ni ahli sihir. Ini. Sedangkan pelbagai mukjizat, pelbagai tanda-tanda dan alamat yang telah membuktikan bahawa Nabi kita tu betul. Tapi mereka tak mau terima. Tak mau terima. Sebab tu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ni, dia bagi kisah cerita kepada baginda Nabi, nak bagi Nabi rasa seronok. Bila mana umatnya tak mau terima, Allah Ta'ala ni, dia sayang ke Nabi. Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada baginda Nabi SAW bahawa ada Rasul yang telah aku utuskan kepada umat-umat yang terdahulu. Mereka tak mau terima. Kamu jangan risau. Bukan kamu saja. Bukan kamu saja umat kamu tolak Rasul-Rasul yang terdahulu.
Ada di kalangan Rasul yang Allah Ta'ala utuskan kepada satu kaum. 3 orang Rasul. Tapi yang beriman hanya seorang. Nabi Allah Nuh alaihi salam. Allah Ta'ala utuh dia. Yang beriman 80 orang. Tak apalah. Ada juga yang ikut 80. Ni 3 orang Rasul. 3 orang Rasul Allah Ta'ala utuh. Pergi ke satu negeri. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Yang ikut dia hanya seorang sahaja. Ayat ni kita baca tiap-tiap malam Jumaat. Ceritanya dalam surah Yasin. Cerita mengenai dengan Ashabul Qaryah. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Tuhan bagi misalan. Tuhan bagi cerita kat Nabi kita Muhammad. Wahai Muhammad, hang tahu tak? Dulu itu tempat nama dia satu negeri. Ulama kata negeri Antakiyah. Ashabul Qaryah. Satu kampung, nama tempat tu Ashabul Qaryah. Negeri Antakiyah. Yang kami utuskan kepada mereka 2 orang Rasul. Tak cukup dengan tu, Tuhan tambah lagi. Bisa listen, bagi cukup 3. Nak seru mereka supaya mereka beriman kepada Allah. Tapi tak terima. Yang terima hanya seorang. Siapa dia? Seorang lelaki. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Seorang lelaki yang berjalan dalam keadaan berlari. Dia main dalam keadaan berlari semata-mata nak menyelamatkan 3 orang Rasul ni. Bila mana 3 orang Rasul ni hendak dibunuh. Lama tafsir kata, ada kata nama dia Habibun Najjar. Seorang yang cukup minat dalam dunia kayu ni, perabot ni. Sebab tu dia disebut dengan Habibun Najjar. Mai semata-mata nak menyelamatkan 3 orang Rasul. Terborai perut dia semata-mata nak mempertahankan Rasul. Bukan tak betul-betul. Mereka kata kalau kamu kata kamu ni betul, kamu ni Rasul, cuba kamu tunjuk apa dia. Mereka boleh mengubati satu penyakit yang tidak ada ubat. Lalu diubah jadi sembuh. Hak buta boleh nampak, yang pekak boleh dengar. Tuhan beri mukjizat kepada mereka, tapi tetap tak boleh terima. Mereka kata kamu ahli sihir. Benda ni berlaku kepada Rasul-Rasul sebelum daripada baginda Nabi SAW. Sebab tu mereka tak mau mendengar wahyu Allah. Kita bagi pilah, kita baca pilah. Dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, malah mereka mempersenda dan memperolok-olokkan. Oleh disebabkan itu amalan mereka ditolak. Allah Ta'ala tak terima amalan mereka, tetapi kerana Allah Ta'ala Maha Adil, Allah Ta'ala tetap membalas. Allah Ta'ala tetap membalas. Tuhan tak terima. Seperti mana firman Allah, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dan kami, yakni Allah, tujukan perbicaraan kepada apa yang mereka telah kerjakan. Dari jenis amalan yang mereka pandang baik, yang mereka nampak baik. Lalu kami jadikan dia terbuang sebagai debu yang berterbangan. Mereka buat baik. Atas dunia lepas buat baik, Tuhan balas siap-siap dah kerana Tuhan Maha Adil. Bila pergi ke akhirat esok, dia kata, wahai Tuhan, kami pun buat baik juga. Kami pun buat baik juga. Kalau orang Islam bersedekah, kami pun bersedekah juga, wahai Tuhan. Ni, bawa pergi jumpa Tuhan dengan amalan ni. Wahai Tuhan, kami juga bawa amalan kebaikan seperti mana orang Islam. Kita jangan duk ingat, kita saja bagi wakaf. Orang bukan Islam pun ada bagi wakaf juga. Ada orang bukan Islam, dia bagi wakaf tanah. Bagi kat Islam, bagi kat orang Islam. Dia tak Islam pun, tapi dia wakaf tanah.
Nak dia bagi tanah. Bukan setakat tu. Bila masjid, nak buat masjid, dia bagi. Ada orang bukan Islam bagi duit, suruh buat masjid pula. Dia pergi jumpa Tuhan, wahai Tuhan, saya menggunakan kekayaan yang saya ada. Kenapa Tuhan tak mau nilai? Tuhan kata apa dah? Haba'an mansura, segala kebaikan yang hang buat atas dunia seumpama debu yang berterbangan, tak ada apa. Pasal apa? Kerana tidak melekat dengan akidah. Sebab tu akidah tu penting. Hak kita duk ngaji kitab ni, kita akidah ni sebab kita nak bagi duduk atas betul jalan akidah. Supaya akidah kita ni tak salah. Ni duk main macam-macam akidah ni. Macam-macam akidah ni. Kita duk ingat akidah betul dah, akidah sahih dah, akidah ahli sunnah wal jamaah dah. Tiba-tiba rupa-rupanya akidah itu akidah Jabariyah, akidah Mujassimah, akidah yang menjisim, akidah yang mengatakan Tuhan itu seumpama makhluk. Ada? Tuhan ada tangan. Tangan lagu mana? Tangan hak lagu kita fikir, lagu kita ni. Ada tangan. Tuhan pun ada tangan. Tuhan menggenggam bumi. Mengatakan Tuhan ada tangan, Tuhan ada kaki. Nampak sembahyang, puasa, rupa-rupanya akidah tak betul. Akidah tak betul. Habis tu kita nak bagi betul dulu ni. Awwaluddin ma'rifatullah, awal agama kita kenal Allah. Lepas tu kita mengaji akidah ni antara salah satunya supaya amalan kita diterima oleh Allah. Supaya amalan kita tidak jadi seperti mana orang-orang yang dia bawa amalan ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dia jadi berterbangan, debu yang berterbangan. Sebab apa? Sebab Tuhan tak terima kerana akidah itu salah. Antara akidah salah ni, mereka tak beriman pada Allah satu. Yang kedua, dengan tak boleh. Firman Allah yang kita baca ini dengan tegas menyatakan apa jua amal yang baik yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yakni orang-orang kafir di dunia dahulu, akan terbuang sahaja pada hari kiamat kelak dan tidak dapat memberikan sebarang pertolongan kepada mereka disebabkan kekufuran mereka. Bila mana Tuhan duduk nak hisap hamba-hambanya, bawa amalan, kawan ni kata saya ada amalan kebaikan, orang beriman. Hisap, hitung. Dengan sebab ada kebaikan, kamu masuk syurga. Orang kafir pun kata, wahai Tuhan, kami pun ada juga kebaikan kami buat atas dunia. Apa dia? Hak tadi. Bawa api. Satu pun Tuhan tak terima. Apa? Tidak ditetapkan. Tak dikukuhkan dengan akidah. Nah, tidak dikukuhkan dengan akidah. Ayat yang seterusnya. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika huwa ad-dalalul ba'id. Bandingan segala kebaikan dan usaha orang-orang kafir ingkar terhadap Tuhannya ialah seperti abu yang berterbangan oleh angin pada hari ribut yang kencang. A'maluhum karamadin ishtaddat bihi rih. Tuhan sendiri kata orang yang tidak beriman pada Allah ni, mereka buat atas dunia amalan mereka ni, bandingan dia ni macam mana? Seumpama abu yang diterbangkan oleh angin yang kuat dengan ribut yang kencang. Mereka tidak memperoleh suatu faedah pun dari apa yang mereka telah usahakan. Mungkin atas dunia dapatlah faedah tu. Kita buat baik, orang puji kita, tu di antara faedah atas dunia. Ni orang kata faedah dunia ada, faedah akhirat pun ada. Macam kita buat baik atas dunia, apa faedah dunia? Faedah dunia, kita akan dapat, kita akan disanjung. Orang hormat kita pasal apa? Pasal kita ni jenis tak kedekut. Ada faedah dunia, faedah akhirat pun ada juga.
ganjaran pahala, ganjaran syurga tu faedah akhirat. Orang kafir pun dia dapat juga faedah dunia. Apa faedah dunia? Orang puji dia. Bagus dia ni, tak kedekut, minta bagi. Maksudnya ada faedah dunia, tapi faedah akhirat tak ada. Faedah akhirat tak ada pada mereka. Kerana apa? Seumpama abu yang berterbangan, yang diterbangkan oleh angin pada hari yang ribut kuat. Tak ada apa. Mereka tidak memperoleh suatu pun faedah dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Sia-sianya amalan itu ialah kesan kesesatan yang jauh dari dasar kebenaran. Pasal apa? Sebab mereka duduk di atas kesesatan. Firman Allah ini menyatakan segala apa yang telah mereka amalkan dan usahakan yang tidak berdasarkan keimanan yang berlandaskan akidah yang sahih. Kena ambil ingat. Walaupun ayat ini, kalau kita tengok ayat ni, dia tuju pada orang kafir. Mathalul ladzina kafaru, orang yang kufur pada Allah. Tapi kena ambil ingat juga pada kita orang beriman. Sebab tu dalam Quran, dia ada ayat yang dengan sebab tu khusus, tapi pengajaran dia umum. Sebab tu khusus. Macam ayat Allah Ta'ala tegur Nabi, ya ayyuhan Nabi. Ayat tu khusus bagi Nabi SAW, tapi menjadi umum pada kita. Jadi umum pada kita. Macam ayat hak kita baca ni. Surah Ibrahim ayat 18 ni. Ayat ni kalau kita tengok, Tuhan nak ajak orang kafir ni. Tapi pengajaran pada kita apa dia? Jangan kita jadi serupa orang kafir, dan kita kena jaga akidah kita supaya akidah kita ni betul. Supaya akidah kita ni akidah yang sahih, berlandaskan kepada akidah yang sahih, dan tidak pula mengikut jalan yang tidak betul, atau yang mendatangkan kebaikan kepada mereka pada hari akhirat kelak, adalah suatu amalan dan usaha yang sia-sia. Bila kita kita tidak berlandaskan akidah yang betul, kita tak duduk di atas jalan yang betul, tiap-tiap kali kita semayang, kita duk baca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan lurus ni apa dia? Jalan Islam. Nabi pun baca yang tu, kita pun baca yang tu. La tuqbalu salah illa biqiraatil Fatihah. Tak akan diterima semayang seseorang melainkan baca Fatihah. Maksudnya Fatihah tu menjadi rukun dalam semayang kita. Kalau kita tak baca Fatihah, rukun semayang kita tak sah. Kita baca 17 kali. 17 rakaat kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kita minta tunjuk jalan yang lurus. Apa dia jalan lurus tu? Jalan Islam. Tidakkah sekarang kita sudah berada di atas, kita sudah berada dalam Islam? Kita dah duduk dalam Islam ni. Tapi kenapa kita duk minta kat Tuhan, duk minta lagi kepada Allah suruh tunjuk jalan yang lurus? Tidakkah Islam ni dah betul? Tidakkah Islam ni agama daripada Allah? Inna dina indallahil Islam. Tidakkah agama ini, agama Islam ni, agama di sisi Allah? Ya. Lepas tu kenapa kita duk minta tunjuk jalan lurus ni? Tidakkah dah lurus dah? Bukan makna tunjuk jalan yang lurus, nak habaq kata dalam Islam ni ada cabang-cabangnya. Tak. Lepas tu mustaqim bil makna istiqamah. Kita minta Allah Ta'ala tunjuk kepada kita jalan, cara, macam mana kita nak istiqamah dengan jalan Islam. Itu makna dia. Macam mana kami nak istiqamah, nak tetap di atas jalan Islam. Kita nak minta pada Allah ni hak mana? Hak ni. Kita dah duduk dalam Islam supaya kita selamat. Supaya kita selamat. Selamat daripada apa? Selamat dengan akidahnya.
supaya akidah kita betul. Kita ikut orang yang betul. Syariat, kita ikut syariat orang yang betul. Ada orang ni dia duk main pula ni. Zaman law ni dia suka pada tarikat. Tarikat ni betul tak? Tarikat ni betul. Tarikat perlu ada. Tarikat ialah jalan nak membawa syariat. Tarikat mesti seiring dengan syariat. Tak boleh jauh dengan syariat. Mesti sama dengan syariat. Kalau syariat kata haram, tarikat pun kena kata haram. Kalau syariat kata halal, tarikat pun kena kata halal. Tapi apa yang terjadi? Dia terlampau ta'assub dengan tarikat sehingga menafikan syariat. Menafikan syariat. 2-3 hari ni kawan namanya jumpa, duk cerita masalah keluarga dia minta pandangan. Dia kata isteri dia bersama dengan keluarga mentua dia ni duk ikut satu tarikat. Ikut satu tarikat. Sehingga akan menafikan suami. Sehingga akan sanggup mengeluarkan kata dia lebih sanggup hilang suami daripada hilang Tok Syekh dia. Sanggup hilang suami, biar pergi suami ni cerai pun tak apa. Janji aku tak hilang Tok Syekh aku. Ni. Sedangkan kita ada syariat. Apa syariat dia? Macam mana hukum hakam dalam rumah tangga? Sehingga akan menafi benda tu. Suami tak bagi keluar, dia keluar. Suami kata macam ni, dia lawan. Sehingga akan memanggil suami ni dengan perkataan yang tidak baik. Panggil suami dengan perkataan yang tidak baik. Adakah itu yang dikatakan sebagai tarikat? Dah. Itu bukan tarikat. Itu sebenarnya hasutan syaitan yang sudah ada dalam diri. Kononnya menggunakan berlindung di belakang, kita pergi untuk berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam orang hadu naik gunung jerai, orang ramai mana hadu naik di gunung jerai, kononnya nak berzikir. Berzikir sampai tak sembahyang. Apa cerita? Bukan tak boleh zikir. Nak terlampau kita duduk ni sehingga kita menafikan syariah. Ada? Dia main macam tu pula lah ni. Dia duduk main ajak kita, jom kita selawat. Selawat tu baik tak? Selawat tu baik. Siapa kata selawat tu tak baik? Malah Allah Ta'ala sendiri memerintahkan kita untuk berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala sendiri perintah orang beriman suruh selawat. Jadi selawat tu baik tak? Selawat tu baik, tetapi mereka menggunakan selawat itu untuk berselindung, duduk di belakang tu buat kejahatan. Kejahatan macam mana? Kejahatan yang bercanggah dengan syariat. Kononnya tak apa, kita selawat. Belakang tu buat benda yang bercanggah dengan syariat. Yang Allah Ta'ala halal jadi haram. Yang Allah Ta'ala haram jadi halal. Matlamat tidak menghalalkan cara. Ni, dia jadi macam ni lah ni. Bukan tak bagus benda tu. Bagus lagi kata ustaz ni tak bagi suruh selawat. Selawat tak ada masalah. Tapi dalam masa yang sama kena tengok perkara yang besar lagi. Selawat tu besar tak? Selawat tu pun besar. Tapi ada lagi benda. Jangan kita tinggal benda tu. Umpama kita duduk tekan sangat dalam ibadat ni, kita duduk tekan sangat bab sunat. Sehingga kita terabai perkara rukun di dalam semayang kita. Boleh jadi macam tu. Sepatutnya kita menekankan perkara rukun, dalam masa yang sama jangan abaikan yang sunat. Contoh, kita terlampau nak memperbetulkan makhraj huruf.
Nak memperbetulkan makhraj huruf. Baik tak berbetul makhraj huruf ni? Baguslah. Apa kata kalau kita baca Quran ni kita kena ikut lahjah Arab. Kena baca lahjah mengikut lahjah Arab. Jadi kalau kita baca tak ikut lahjah Arab ni tak kena, salah. Ini silap. Macam bunyi Maliki Yaumiddin. Kita banyak orang Kedah ni banyak bunyi Maliki Yaumiddin. Ma tu jadi berat. Maliki Yaumiddin. Kalau ikut lahjah Arab ni dia lembut. Maliki Yaumiddin. Duk ditekan yang tu sehingga kita menafikan rukun. Tertinggal habis rukun kita, contoh. Sedangkan kena tak belajar makhraj? Ya, kena belajar makhraj huruf ni. Tapi adakah salah Maliki Yaumiddin tu? Tak salah. Sebab apa? Sebab boleh jadi pelak dia baca macam tu. Boleh jadi pelak dia baca macam tu. Sebab tu Allah Ta'ala turunkan Quran dengan sab'al ahraf. 7 huruf. 7 huruf ni bukan Quran diturunkan 7 huruf. Huruf lebih. Diturunkan dengan 7 jenis cara. Ada orang dia baca bunyi wadduha, ada orang dia baca bunyi wadduha. Sebab apa? Sebab pelak. Sebab kita ni, lorat kita ni. Dah, eja bunyi S-A-Y-A, kita bunyi saya. Tapi kalau kita pergi ke Kuala Lumpur, dia bunyi saya. Sedangkan ejanya tetap S-A-Y-A. Tapi pasal apa bunyi saya? Kerana apa? Kerana hak tu. Ada orang dia bunyi wadduha, ada orang dia bunyi wadduha, ada orang dia bunyi Maliki Yaumiddin, ada orang dia lembut sikit Maliki Yaumiddin. Lepas tu salahkah kita mengaji nak betul? Tak salah mengaji. Tapi jangan sehingga kita buat sesuatu sehingga kita menafikan rukun dan kita mengabaikan rukun. Ini tak boleh. Kita duduk terlampau nak hak yang sunat sehingga kita menafikan rukun. Contoh lagi apa? Antara sunat dalam sembahyang ialah cara kita duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir itu rukun, tapi cara kita duduk tu ada sunat. Dia tak mana? Kaki kiri keluar, kaki kanan baca. Tu sunat. Cara duduk tu sunat. Duduk tahiyat akhir tu rukun. Kita terlampau duduk nak ligat hak yang sunat ni, sampaikan hak rukun, hak yang kata nama salam. Bagi salam tu rukun. Assalamualaikum. Hak betulnya. Tapi ramai mana hak yang duk bagi salam masih lagi Assalamualaikum warahmatullahi. Alif lam dia buang. Kenapa? Kerana duduk tumpu hak yang sunat. Bukan sunat tu tak boleh buat. Sunat boleh buat. Kita kena tumpu apa dia? Yang kita kena tumpu rukun. Dalam masa yang sama jangan mengabaikan yang sunat. Ini kita faham. Jangan mengabaikan yang sunat. Ini nak dia duk tumpu yang sunat. Duk tumpu yang sunat sampai terabainya rukun. Ini masalah. Ini masalah. Nah, ini jadi masalah pada kita orang kita lah ni. Patutnya benda yang sepatutnya mudah dia jadi payah. Patutnya benda tu mudah aja, tapi dia jadi payah dengan sebab apa? Dengan sebab kita jauh daripada ilmu. Sebab tu jadi macam tu. Bila jauh daripada ilmu ni, jadi macam tu. Nah, akhirnya yang mudah jadi susah. Yang sepatutnya mudah jadi susah. Sebab tu, benda yang paling penting sekali kita duduk atas dunia ni, ialah kita nak duduk di atas jalan Islam. Bagi kita duduk tetap di atas jalan Islam. Supaya apa? Supaya kita tidak terlencong daripada landasan Islam. Ada orang dia kata dia Islam, tapi akidah salah. Tidakkah baru-baru ni lepas tangkap pula apa? Rasul Melayu ni. Ingat kok menyesal dia. Tangkap pula Rasul Melayu. Orang Islam mengaku jadi Rasul. Ada pula hak ikut dia tu.
Islam tapi mengaku jadi Rasul, bererti akidah dia salah. Dia sudah terkeluar daripada landasan yang sepatutnya duduk. Sebab tu kita kena jaga betul-betul. Jangan kita kata aku dah Islam dah, jadi aku selamat. Tak. Kita kena jaga akidah kita supaya tidak tergelincir. Sebab tu kena mengaji bab akidah ni sebab apa? Sebab kita tak mau bagi gelincir. Supaya tak gelincir daripada akidah yang sebetulnya. Baik. Firman Allah lagi. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu zam'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, amal-amal mereka adalah umpama riyak, sinaran panas. Sinaran panas di tanah ratah. Nah, macam dia duduk di tengah panas, sinaran panas. Yang disangka air oleh orang yang dahaga. Riyak ni maksud apa? Umpama apa nama macam kita duk sebut, kita naik atas highway tu kita nampak serupa ayak, kita panggil apa? Fata Morgana. Riyak ni, Fata Morgana. Dia kata macam tu. Umpama riyak sinar. Sinar panas, Fata Morgana di tanah rata. Kita duduk belah ni, kita duduk nampak ayak belah sana. Yang disangka air oleh orang yang dahaga, dia duduk nampak ayak. Jadi dia nak pergi ke sana, konon nak minum ayak. Pasal dia duduk nampak ayak. Tidak didapati suatu yang disangka itu. Lalu ia menuju ke arahnya, sehingga apabila ia datang ke tempat itu, tidak didapati suatu yang disangka itu. Tak ada pun. Macam Fata Morgana tu lah, kita duduk nampak ayak sana, pergi tak ada apa. Tak ada apa. Tidak ada apa. Demikianlah keadaan orang kafir, tidak mendapat faedah dari amalnya sebagaimana yang disangkanya, dan ia tetap mendapati hukum Allah di sisi amalannya. Nampak? Dia tetap akan mendapat hukum Allah dengan sebab dia buat kebaikan. Tuhan akan bagi sebab Allah Ta'ala Maha Adil. Tuhan balas siap-siap dunia. Lalu Allah menyempurnakan hitungan amalannya serta membalasnya. Dan ingatlah Allah amat segera hitungan hisabnya. Tuhan akan bagi amalan. Tapi jadi apa? Umpama Fata Morgana tak ada apa. Dia ingat dia bawa amalan banyak dah. Rupanya tak ada apa. Satu pun tidak diterima oleh Allah. Firman Allah Ta'ala ini menerangkan perihal orang-orang yang tidak beriman, yakni orang-orang kafir, akan rugi dan hampa di akhirat kelak. Mereka rugi dan mereka hampa di akhirat kelak. Kerana amalan-amalan mereka yang baik yang dapat menolong mereka tidak dapat menyelamatkan mereka dari azab siksaan Allah. Mereka adalah ibarat orang yang dahaga di padang pasir pada tengah hari yang terik panas. Ia melihat Fata Morgana sinaran panas dari jauh seperti air, dan setelah ia sampai ke situ, hampalah hatinya kerana tidak didapatinya sesuatu apapun. Tak ada apa. Dia duk ingat ada, rupanya tak ada apa. Allah Ta'ala bagi ingat pada orang kafir dan bagi ingat pada kita. Bagi ingat sama pada kita. Jangan kita buat amalan Tuhan tak terima. Bila Tuhan tak terima, jadi muflis kita di akhirat. Itu yang Nabi sebut dalam satu hadis. Ketika mana Nabi duduk bersama dengan para sahabat, Nabi kata, manil muflis? Siapa dia muflis? Sahabat jawab, muflis ni orang yang ada harta, lepas tu harta dia habis. Itulah muflis. Nabi kata, muflis yang sebenarnya, dia buat amalan di atas dunia, tapi bila sampai ke akhirat, amalan dia tidak diterima oleh Allah. Satu pun tak ada ni. Satu pun tak ada. Haba'an mansura. Jadi debu habis, terbang habis. Dia duk ingat amalan tu boleh tolong dia. Dia duduk atas dunia, dia sembahyang, dia duduk atas dunia, dia puasa, dia duduk atas dunia, dia buat macam-macam. Macam orang orientalis yang masuk ke Aceh. Dia mengaku
Jadi sehingga menjadi seorang tok guru di Aceh. Sedangkan dia orientalis. Mengajak agama pula. Ngajak agama. Dia semayang sama dengan orang, dia puasa sama dengan orang, dia buat semua macam mana orang buat. Tapi akidah dia tak ada. Satu pun Tuhan tak terima. Kita pun nak, kita semayang, kita puasa, kita bayar zakat, kita berjuang, apa saja kita tak buat. Semua kita buat. Tapi Tuhan tak terima dengan sebab apa? Boleh jadi dengan sebab lain pula. Hak ni kita bicara dalam bab akidah. Okey, akidah kita dah betul dah. Okey, dalam bab tu Tuhan terima. Boleh jadi Tuhan tak terima amalan kita dengan sebab lain pula. Sebab apa? Mungkin dengan sebab riak, tak ada ikhlas, tak ada ni, menyebabkan Allah Ta'ala menolak segala amalan kita. Macam peristiwa hijrah. Seorang sahabat Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Fahijratuhu ila dunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha. Dia berhijrah dengan sebab dunia dan isi dunia. Dan dia berhijrah kerana nak berkahwin. Dia berhijrah tu bukan sebab kerana Allah dan juga Rasul. Dia berhijrah kerana dia nak kahwin. Dia berhijrah kerana dunia dan isi dunia. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dia berhijrah. Dia dapatlah hijrah tu. Hijrah dengan apa yang dia dapat. Tak ada apa. Dulu kita buat jahat. Tak. Kita tak main semayang masjid di surau. Kita tak main semayang. Lepas tu jadi baik. Tak main semayang di surau ni. Lepas tu main semayang di surau. Main semayang di masjid. Nah, kita duk ingat, dia main tu kerana Allah dan juga Rasul. Rupanya dia main bukan kerana Allah dan juga Rasul. Dia main ni sebab apa? Sebab nak bagi orang pilih dia supaya boleh pegang jawatan pengurusi masjid, pengurusi surau. Ini dia berhijrah kerana hal ni. Berhijrah supaya orang nampak dia. Supaya dia boleh dapat jawatan. Supaya dia boleh dapat pangkat. Nah, ada orang jenis macam tu. Bila mana tak dapat jawatan, tak dapat pangkat, surau pun tak nampak. Lepas tu bila pula nampak, hamai masa hari pemilihan pula. Baru main pula. Rupanya dia main jadi lagu tu. Fahijratuhu ila dunya aw yusibuha. Dia berhijrah kerana dunia dan isi dunia. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dia akan dapat hijrah tu. Tapi sia-sia. Sia-sia tak ada apa. Boleh jadi hal tu. Mungkin dari segi akidah dia betul dah. Hak kita duk bicara lah ni dalam bab akidah. Tapi ada juga di kalangan orang yang muflis ini, di kalangan orang Islam, akidah dia betul. Tapi bila pergi ke akhirat, satu pun Tuhan tak terima. Sebab apa? Kerana dia berhijrah bukan kerana Allah dan juga Rasul. Dia berhijrah kerana dunia dan isi dunia. Orang yang berhijrah kerana Allah dan juga Rasul, mereka sanggup meninggalkan dunia. Mus'ab bin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Syuhaib Ar-Rumi berhijrah. Dia mai daripada Rom ke Mekah semata-mata nak mengaji, nak belajar cara berniaga. Sebab orang Mekah ni pandai berniaga. Dia mai, dia mengaji sehingga dia menjadi jutawan Mekah. Bila datangnya Islam, dia masuk Islam. Bila Allah memerintahkan untuk berhijrah ke Madinah, dia pun nak keluar berhijrah. Bawa kereta dia. Dia nak keluar, ditahan oleh musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah kata, kalau hang nak pergi ke Madinah, hang mai dalam keadaan selai sepinggang dulu. Hang keluar pun dalam keadaan selai sepinggang. Hang tak boleh bawa kereta modak ni. Kerana benda ni daripada Mekah. Dia sanggup tinggalkan dunia ni. Dia pergi ke Madinah. Fahijratuhu ilallah wa rasul. Dia berhijrah kerana Allah dan juga Rasul. Hak ni Tuhan terima. Amalan dia, Tuhan akan kira esok di akhirat. Sebab apa? Sebab dia berhijrah kerana Allah dan juga Rasul. Tapi ada hak yang berhijrah bukan kerana Allah dan juga Rasul. Dia buat kerana dunia, kerana dia nak isi dunia, kerana nak pangkat dan harta. Bila jadi macam ni, yang ni tak selamat. Sebab tu Imam Fakhr Razi sebut dalam kitab Miftahul Ghaib, tak tafsir, ketika membahaskan mengenai dengan hawa nafsu.
Dia kata, apakah itu hawa nafsu? Kita kata hawa nafsu ni hak duk ajak kita buat jahat tu hawa nafsu. Dia kata hawa nafsu ini sebenarnya ialah kita melebihkan, kita lebih sayangkan benda dunia, sayangkan anak isteri, sayangkan harta-harta dunia ini lebih daripada kita sayang agama. Itu hawa nafsu. Kita sayangkan isteri kita, kita sayangkan anak kita, kita sayangkan harta benda kita lebih daripada kita sayangkan agama. Maka itulah hawa nafsu sebenarnya. Contoh, kita sayang dah isteri kita, sayang isteri, siapa tak sayang isteri? Isteri kita kata, abang, boleh dah esok saya nak keluar daripada rumah ni, saya tak mau pakai tudung. Saya nak pakai baju ketat. Teringin lah tengok mereka pakai macam tu. Pakai baju ketat, tak pakai tudung, free hair. Boleh tak abang? Kita kata, tak apalah, dah abang sayang kat isteri ni, tak apalah, keluarlah, tak ada masalah. Ini hawa nafsu. Tapi kalau dia sayang agama lebih daripada dia sayang isteri dia sayang agama lebih daripada dia sayang anak-anak dia sayang agama lebih daripada dia sayang harta benda dia, isteri dia kata, abang boleh tak saya nak keluar daripada rumah, tak mau pakai tudung, nak pakai baju ketat? Dia kata apa? Tak boleh. Sebab apa? Sebab agama kata haram. Itu baru betul dia menundukkan hawa nafsu. Itu baru betul dia menundukkan hawa nafsu. Jangan kata ni dah aku sayang anak aku, siapa tak sayang anak? Memang semua sayang anak, tapi mesti sayang agama lebih daripada sayang anak, lebih daripada sayang isteri. Sebab tu bila mana terjadi pada Nabi SAW dalam peristiwa peperangan Uhud, ada hak yang dah kucak kacir, ada hak lari balik apa semua. Apa? Muslimat di Madinah kata apa? Mana Rasulullah? Mereka tanya Rasulullah dulu. Sebab apa? Sebab mereka sayangkan agama. Mereka kata tak tahu. Mereka halau balik. Hampa pi cari balik. Pi pertahankan Rasulullah. Ini baru betul. Ini baru betul. Supaya kita tidak menjadi orang yang muflis di akhirat kelak. Supaya amalan kebaikan kita yang kita duk ingat, kita nak bawa bertemu dengan Allah ni, kita duk ingat Tuhan nak terima, supaya jangan jadi sampai depan Tuhan dia jadi seumpama haba'am mansura, jadi seumpama debu yang berterbangan, tak ada apa. Kita tak mahu tu. Ada kita kena jaga. Kita kena jaga. Sehubungan dengan itu, akidah bukan saja hanya menjadi suatu kepentingan dalam Islam, tetapi adalah merupakan suatu perkara yang terpenting di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Jadi akidah ni bukan penting saja dalam Islam. Akidah ni penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Step benda utama kita, akidah. Bila akidah ini betul, kita akan selamat. Kita nak buat apa pun, kita ingat pada Allah. Tapi kalaulah akidah ni tak kuat, akidah ni tak kuat, tu yang dia lupa kepada Tuhan, terima rasuah. Lupa kepada Tuhan, bunuh orang. Lupa pada Tuhan, duk nampak dah sangat kekayaan tu, lupa dah jawatan yang duk ada, sedap sangat dah. Lupa habis ke Tuhan. Benda yang paling penting kalau ikut step hierarki, yang pertama, kita mesti pasakkan akidah. Nombor dua, bila kita dah pasak akidah, kita pergi kepada step yang kedua, iaitu tarbiyah. Tarbiyah. Ni, nak mendidik diri kita supaya kita boleh jaga akidah kita. Step yang ketiga, bila mana dah ditarbiyah, bila mana dah sempurna, dia pergi pula step yang ketiga, datangnya semangat. Baru dia main semangat. Lah ni, dia jadi orang kita ni, dia pergi semangat terus. Dia terjun tu, dia pergi terjun tu, tang mana tang semangat.
Nak dia pi terjun tu tang semangat. Tang akidah dia tak pi, tang tarbiyah dia tak pi, dia pi tang semangat. Kes tu semangat dia tu jenis bermusim. Main pilihan raya baru ada semangat. Habis pilihan raya sengap tak kata apa. Pasal apa? Pasal jenis semangat. Pasal dia duk nampak hak ni je semangat ni. Yang ni penting ni. Tuan-tuan kena pangkah kami supaya kami boleh ni. Lepas tu bila dah menang sengap. Bila kalah sengap duk rumah balik. Pasal apa? Pasal dia dah semangat. Sedangkan dia lupa kita hak duduk dalam Islam ni bukan hak tang situ. Bukan tang semangat tu. Ni akidah nombor 1. Lepas tu tarbiyah ni. Dan gerak kerja kita bukan hanya sekadar tunggu pilihan raya. Sebelum daripada pilihan raya, lepas pada pilihan raya pun tetap ada gerak kerja. Sama ada kita menang ataupun kita kalah, kita tetap wajib bekerja. Ni tak bila menang baru nak bekerja. Bila kalah patutnya kena banyak kerja. Untuk apa? Untuk memenangkan pula lepas pada ni. Ni tak duduk rumah sengap. Tak boleh. Bukan macam tu. Pasal apa? Pasal duduk tang semangat saja. Semangat tu pun sebab tu kawan-kawan. Bila kawan ajak baru keluar. Nak berkata tak apalah, jadilah. Habuan pecah bendera pun tak apalah. Duk kira habuan pecah bendera. Hang tak kira. Hak yang benda hak penting lagi tu. Apa dia? Ni gerak kerja kita yang lain ni. Untuk kita nak memantapkan. Supaya kita dapat berdakwah. Fahamkan orang supaya mereka faham apa itu Islam. Ni benda penting sekali. Nak bukannya hanya semangat semata-mata. Sebab tu dipasak dulu dengan akidah. Tengok apa Nabi buat dalam peristiwa sebelum berlakunya peristiwa hijrah. Sebelum berlakunya peristiwa hijrah apa Nabi buat? Berlaku Bai'atul Aqabah. Aus dengan Khazrah yang datang daripada Madinah masa tu namanya Yasrib. Mai bertemu dengan Nabi, berbai'ah dengan Nabi masa tu dah ramai. Nabi tidak membiarkan mereka pulang ke Madinah dalam keadaan terkontang-kanting macam tu saja. Biar mereka dah masuk Islam, tak apa. Jadi mereka tak mau jadi terabah-abah. Nabi menghantar seorang sahabat Nabi yang cukup fasih, yang cukup pakar dalam agama. Nabi hantar Mus'ab bin Umair, seorang pemuda. Hantar pi dengan mereka balik pi sekali. Ajak mereka, didik mereka, fahamkan mereka, kenalkan mereka apa itu Islam. Bukan saja-saja mai kami nak masuk Islam, lepas tu selesai macam tu. Tak. Mus'ab bin Umair pi dulu. Fahamkan sahabat ni, hak yang dah masuk Islam daripada kalangan Ansar ni dengan Islam. Bila mereka faham, akhirnya dah dipasakkan dengan akidah. Okey. Dah dipasak dengan akidah. Selamat. Apa yang berlaku pada Bilal bin Rabah? Nabi sudah memasakkan akidah pada Bilal bin Rabah di rumah Arqam bin Abi Al-Arqam. Sebelum tuan Bilal ni tahu kata Bilal dah masuk Islam, Nabi sudah memasakkan akidah dalam diri Bilal bin Rabah. Bila tuan dia tahu kata Bilal ni dah masuk Islam, ditangkap, diseksa, apa yang dia buat? Ahad. Sebab apa? Sebab akidah dia dah betul. Kalau orang yang jenis akidah ni masih lagi terumbang ambing, akidah ni masih tak kuat, akidah ni masih tak kuat, akhirnya dia akan meninggalkan perjuangan. Mereka sanggup lari meninggalkan perjuangan. Peristiwa peperangan Hunain menjadi iktibar kepada kita. Bilangan tentera baginda Nabi yang ramai mencecah 10,000 ke 12,000 orang yang nak pi berperang di medan Hunain, nak pi berperang dengan penduduk di Taif, Bani Hawazin dan juga Bani Saqif, nak lawan dengan buak ni. Mereka pi dalam keadaan akidah tak kuat, masih goyang. Pi ni sebab dah kata kita ni dah ramai. Sebab biar masa tu Islam dah berjaya membuka kota Mekah, pakak ramai masuk Islam. Masuk Islam tu, masuk Islam belum lagi kenal Islam yang betul. Hanya masuk Islam saja, baru masuk Islam, tapi tak kenal Islam dengan betul lagi.
Bila sampai medan Hunain, kena serang, pakat lari habis. Lari menyorok di pokok, lari menyorok. Ada hak lari balik. Pasal apa? Akidah tak kuat. Dalam peperangan Uhud, mula keluar daripada kota Madinah ramai mana? Sampai tengah jalan ada hak kena balik. Sebab apa? Sebab akidah tidak dipasak dengan betul. Akidah tak betul. Itu mereka sanggup meninggalkan perjuangan. Bukan dia tak dapat tarbiyah baginda Nabi. Dia mengaji dengan Nabi dalam masjid baginda Nabi SAW. Duduk sekali dengan Nabi. Dia ditarbiyah oleh baginda Nabi SAW. Tapi sampai sekat jalan, tinggal perjuangan. Ada tak tu? Ada. Benar tu jadi tak? Benar tu terjadi. Sebab tu kita pernah mendengar cerita penulis wahyu baginda Nabi SAW menjadi murtad. Penulis wahyu baginda Nabi ada 3 orang. Dia ni tulis wahyu. Ayat Quran turun saja kepada Nabi SAW. Dia orang di antara yang menulis wahyu baginda Nabi SAW. Pun jadi murtad. Sebab apa? Sebab akidah tidak kuat, akidah tidak pasak dengan betul. Sebab tu kita jangan ingat, aku ni tak ada masalah. Aku ni sudah ditarbiyah oleh Tuan Guru Presiden. Hak yang ditarbiyah oleh Tuan Guru Presiden tu lompat ramai mana? Hak yang sudah ditarbiyah oleh Tuan Guru Presiden tu ramai mana hak lompat? Bukan kira tarbiyah, yang penting tu akidah. Kalau dia betul, dia faham tentang akidah, hak benda, hak yang dia bai'ah tu, dia tulis, dia kata wallahi wa billahi wa tallahi, kalau aku tinggal, aku lompat, aku ni apa semua, aku dilaknat oleh Allah tu akidah tu. Kalau dia faham hak tu, dia tak akan tinggal. Tapi sebab apa dia sanggup tinggal? Kerana semangat. Akidah tak pasak tu. Bukan bererti kita kata lepas ni kapiak, dah. Akidah tu tak kukuh. Akidah tu tak kuat. Tadi dok kata pula kita kata lepas ni kapiak. Tak, kita bukan kata lepas kapiak. Kita kata akidah tu mesti gitu. Akidah tu mesti kuat. Batu orang yang betul-betul akidah ni dia kuat. Nah, dia tak akan tergugah bila orang mai. Tak apalah, hang tolonglah aku sat, dia aku bagi kat hang 10,000. Kalau ikut dia akal, dia fikir aku ambil 10,000 ni aku boleh bagi anak bini aku makan. Ambil 2 juta ni aku bagi kat hang ni. 2 juta ni, hang tolong aku. Bagi dapat projek tu. Bagi 2 juta, nah 2 juta. Kalau fikir dia akan, dia kata 2 juta ni banyak ni. Aku boleh buat rumah, aku boleh buat macam-macam. Aku ambil, aku berhenti buat kerja. Boleh, aku boleh fikir 2 juta tu. Tapi kalau orang yang jenis pasak dia dengan akidah, dia kata apa hang tahu tak ni? Allah Ta'ala melihat apa kita buat. Peristiwa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah, dia berjalan tengok rakyat dia sampai malam hari. Sampai di satu buah rumah, satu keluarga mak dengan anak ni. Mak dia kata ni susu ni kita campur dengan air. Banyaklah sikit. Anak dia kata tak boleh mak satgi Sayyidina Umar tahu habis kita. Habis kita. Mak dia kata bukan Umar tahu. Umar ni duduk di sana, duduk dalam rumah dia, duduk tidur, bukan dia tahu pun. Tapi apa anak dia kata, wahai ibuku, Umar tak tahu, tapi Tuhan Umar tahu. Ini yang kata akidah tu. Menyebabkan dia tidak melakukan perkara yang khianat. Kerana Tuhan Umar tahu. Kita pun macam tu juga. Memanglah lah ni kita pegang jawatan. Nak, lah ni kalau hang nak, hang bagi kat aku. Kalau kita akidah kuat, kita kata tak, memanglah betul, hang bagi kat aku 2 juta ni, aku boleh hidup mewah dan sebagainya. Tapi nunuh Tuhan tahu. Memanglah orang tak tahu kata aku ambil ni. CCTV pun tak nampak kata aku ambil ni. Hang transfer saja buh duit dalam akaun aku. Siapa pun tak tahu, betul. Tapi Tuhan tahu. Ini orang yang betul memasakkan akidah dalam diri dia. Allah Ta'ala maha mengetahui. Sebab tu, benda yang paling penting, akidah ni bukan sekadar dia penting dalam Islam, tapi sebenarnya dia juga penting dalam kehidupan seharian kita, bila mana kita nak buat satu tu.
Bila mana kita nak buat satu, kita ingat Allah Ta'ala ada. Aku nak buat jahat pun, ni Allah Ta'ala tengok. Memang orang tak tengok, tapi Allah Ta'ala tengok. Di mana mereka yang hidup di dunia ini tanpa akidah. Dan dengan erti kata yang lain, mereka yang jahil dalam akidah adalah seperti seorang buta yang tidak kenal keadaan dan bentuk diri mereka sendiri. Akidah ni macam orang buta, dia pun tak tahu. Suruh orang buta kenal gajah. Bawa pikat gajah, dia pegang kaki gajah, dia kata, oh gajah ni serupa pokok, dia kata. Pasal kaki gajah besar. Bawa main ke depan, apa nama belalai dia pegang-pegang, oh gajah ni serupa ular. Pasal tak nampak. Tapi orang yang tak jahil dengan akidah, dia akan selamat. Orang yang tidak jahil dengan akidah, dia akan selamat. Malah dia akan kenal siapa yang sepatutnya dia kenal. Begitulah halnya orang yang hidup di dunia ini tanpa akidah, jahil dalam akidah. Mereka tidak tahu apa dia. Mereka tak tahu siapakah yang menjadikannya. Siapa yang jadikan kita? Dia tak tahu. Kenapakah mereka dijadikan? Sebab apa kita dijadikan oleh Allah? Dia pun tak tahu. Tapi orang yang tahu, orang yang kenal, orang yang mengaji, dia tahu sebab apa kita main atas dunia. Sebab kita nak buat ibadat pada Tuhan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budu. Karena kita nak beribadat pada Allah. Kita nak beribadat pada Allah. Ibadat bukan sembahyang, puasa, zakat, haji ya. Kita bekerja tu pun ibadat. Kita bercakap ni pun ibadat. Kita berjalan tu pun ibadat. Seluruh kehidupan kita mesti dijadikan ibadat. Itu tujuan kita hidup di atas dunia. Apakah hikmah, rahsia dan falsafah hidup manusia di muka bumi ini? Hikmah kita hidup di atas muka bumi. Bagaimana permulaan dan kesudahan hidup mereka di dunia ni? Macam mana? Dia bukan tahu tu. Bila kita orang yang jenis berakidah, dia tahu hidup aku ni ada permulaan dan ada kesudahan. Kesudahan aku bukan habis takat tu. Aku akan dihidupkan semula bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Afatakfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Daripada kita tak ada, lepas tu kita ada. Lepas tu kita dimatikan. Mati takat tu saja tak. Fa ahyaakum, kamu dihidupkan semula pula. Thumma ilaihi turja'un, kepada Allah kamu akan dikembalikan. Kita balik kepada Allah. Setelah mereka keluar dari dunia, iaitu mati, ke mana mereka akan pergi? Pas kita mati ni, kita nak pergi ke mana? Kita yakin nak mati? Ya, yakin mati. Semua pakat yakin mati. Orang bukan Islam pun yakin mereka akan mati. Sebab apa? Sebab benda tu jadi depan mata mereka. Tapi beza kita yakin kata kita mati, pas mati tu nak pergi ke mana? Kau mati habis dekat tu je? Tak habis. Kita akan bertemu dengan Allah. Setelah mereka mati, adakah akan dihidupkan kembali? Ni, pas kita mati hidup balik tak? Ada mereka kata tak hidup balik tak? Ini orang yang tidak berakidah. Dalam akidah Islam, mereka yang tidak mengenal Allah yang mencipta alam dunia ini dan tidak kenal yang menjadikan diri mereka sendiri adalah orang yang hidup, tidak bertauhid dan tidak berakidah. Dan mereka adalah hidup di dalam kekufuran yang hanya hidupnya untuk makan dan minum sahaja sebagaimana haiwan, dan tempat kedudukan mereka adalah di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka main atas dunia ni hidup kira nak makan minum, kira nak kerja, tanpa nak menghiraukan dah apa tujuan kehidupan mereka di atas dunia ni. Tak fikir dah apa yang mereka nak buat. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Nanti kita sambung. Allah Taala akan memberikan neraka kepada mereka, walladzina yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwalahum. Orang yang jenis yang tak tahu hidup dia kena buat apa ni, Tuhan kata hidup mereka ni umpama haiwan. Wa ya'kulu kama ta'kulul an'am. Mereka ni makan macam mana makannya binatang ternakan. Hidup seumpama binatang.
Hidup seumpama binatang dan Allah Ta'ala tempatkan mereka di dalam neraka Jahannam. Itu kita akan sambung bulan hadapan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wal jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.